Ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip keadilan adalah perkara yang paling penting. Al-Quran menyatakan bahawa para Nabi diutuskan untuk memastikan bahawa setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk berjaya, dan itu termasuk untuk memastikan bahawa setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk menjalani kewangan. Tuhan yang menurunkan Islam sebagai cara hidup seluruh umat manusia menekankan kepentingan menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, politik dan sosial. Komitmen Al-Quran untuk menegakkan keadilan amat jelas. Ini dapat dilihat daripada sebutan perkataan keadilan dalam Al-Quran lebih daripada 1000 kali. Ahli syariat menyatakan bahawa 2/3 ayat Al-Quran memberi tumpuan kepada keperluan untuk menegakkan keadilan dan membenci kezaliman dengan ungkapan seperti halalum izin dan tahalal. Ini bermakna matlamat keadilan sosio-ekonomi dan penyamaan pendapatan. Kesejahteraan dianggap sebagai sebahagian daripada falsafah akhlak Islam. Islam meletakkan nilai tinggi dalam menegakkan keadilan ekonomi, maka adalah salah bagi sesiapa yang mendakwa bahawa hanya ada loji mereka yang mampu bercakap dan bertindak tegas dalam perkara keadilan. Oleh demikian, umat Islam mempunyai komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keadilan yang menjadikan mereka satu-satunya ideologi yang benar-benar berdaya maju dalam bidang ini. Cadangan memperbaiki keadilan ekonomi dalam Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dalam segala perkara dalam ekonomi. Oleh itu, setiap keputusan berkaitan ekonomi perlu mengikut syariat Islam dan semua pihak perlu memastikan segala kegiatan ekonomi berlaku adil dan seksama kepada semua. Keadilan Islam merupakan perkara yang amat dititik beratkan dalam sistem ekonomi. Hal ini memastikan setiap individu atau masyarakat mendapat sumber-sumber dengan sama rata dan adil tanpa menjejaskan mana-mana pihak. Dengan itu, terdapat beberapa cadangan dalam memperbaiki sistem keadilan ekonomi Islam. 1. Sebagai pihak pengeluar, mereka bebas membuat keputusan berkaitan ekonomi dan perlu mengikut prinsip Islam. Kedua, sebagai pengguna bebas menentukan jenis barangan dan pekerjaan selagi tidak bercanggah oleh ajaran Islam dan sumber-sumber perlu daripada sumber yang halal. Merancang dan menguruskan sistem kewangan dengan bijak, tertib dan terkait satu sama lain untuk mengurangi ketidakadilan dalam ekonomi dalam bentuk pengeluaran pembiayaan secara kredit bagi masyarakat dan memberikan pinjaman mudah bagi masyarakat yang lemah ekonomi. Keempat, tegas mengecam konsentrasi aset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infak, sedekah, wakaf dan institusi lainnya seperti pajak, jizyah, daribah dan sebagainya. 5. Orang yang diberi kelebihan rezeki harus mengeluarkan, iaitu bersedekah dan zakat sebahagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu, iaitu du'afa, sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemiskinan absolut. Keadilan ekonomi merupakan salah satu daripada landasan utama dalam sesebuah negara. Sehubungan dengan itu, keadilan ekonomi meliputi segala jenis perusahaan kecil, besar maupun sederhana. Oleh itu, keadilan ekonomi merupakan peranan yang amat penting bagi pertumbuhan yang integral dalam sebuah masyarakat dan juga negara. Oleh yang demikian, keadilan ekonomi dalam Islam perlu mempunyai prinsip-prinsip yang dapat membangkitkan keadilan ekonomi dalam sesebuah negara. Yang pertama, menghormati pemilikan harta. Dalam pada itu, Islam menitik beratkan soal menghormati dan pemilikan harta asalkan tidak bertentangan dengan hukum, syarak dan kepentingan umum. Pemilikan individu yang diperoleh secara halal tetap dihormati dalam Islam. Dari itu, semua orang Islam hendaklah menghormati golongan masyarakat lain dari segi harga diri dan harta mereka. Dengan kata lain, orang Islam harus menghormati pemilikan harta dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, merapatkan jurang antara kelas ekonomi. Islam berusaha untuk merapatkan jurang perbezaan di kalangan kelompok masyarakat. Sehubungan dengan itu, Islam juga sentiasa mendekatkan antara sesama sendiri bagi mengelakkan terjadinya ketidakadilan dalam memanteras kekayaan. Oleh itu, untuk menjamin kebebasan ekonomi, membanteras kemiskinan negara dalam menyediakan kemudahan asas
untuk mencapai pembangunan dalam keadilan ekonomi. Yang ketiga, bertanggungjawab dalam memelihara sistem ekonomi. Negara bertanggungjawab dalam memelihara dan mengekalkan sistem ekonomi dengan menggunakan kekayaan rakyat dengan sebaik-baiknya. Dari itu, negara hendaklah memungut dan mengagihkan kekayaan dengan cara yang benar dan adil. Mengikut Umar Ibni Al-Khattab, harta itu adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan manusia adalah hamba-Nya. Saya akan menerangkan tentang kesan keadilan ekonomi dalam Islam. 1. Pengurangan kadar pengangguran. Sistem keadilan ekonomi dalam Islam menyebabkan pengurangan kadar pengangguran dalam masyarakat. Hal demikian kerana Islam adil untuk setiap manusia, tidak mengira kaum atau bangsa. Keadilan akan diberikan untuk setiap insan agar mereka dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Pengurangan kadar pengangguran juga akan mengurangkan kadar kemiskinan. 2. Peningkatan ekonomi terhadap rakyat. Keadilan ekonomi dalam Islam akan dapat meningkatkan ekonomi terhadap masyarakat. Hal demikian kerana peningkatan ekonomi terhadap rakyat akan dapat menstabilkan kos sara hidup rakyat. Ini sedikit sebanyak dapat membantu rakyat untuk menjalani kehidupan seharian. Yang ketiga, kenaikan nilai mata wang. Ketidakstabilan ekonomi mampu memberikan satu cabaran dalam usaha memperkukuhkan mata wang. Namun, Islam menerapkan keadilan sesebuah negara bagi menjamin keadilan bagi setiap masyarakat. Hal ini demikian kerana apabila setiap masyarakat bergerak ataupun melakukan setiap perkara dengan adil, ini akan mempengaruhi ekonomi dalam negara dan sekaligus menaikkan nama negara dan menaikkan nilai mata wang sesebuah negara itu. Dan yang keempat ialah sistem riba dihapuskan. Masyarakat kini semakin menceburi dalam bidang perniagaan. Namun, sistem riba semakin meningkat dalam golongan peniaga yang mahukan keuntungan yang berlebihan. Tetapi, Islam melarang sama sekali bagi sistem riba diamalkan. Islam menerapkan keadilan dalam perniagaan bagi memberikan hak sama rata bagi setiap masyarakat. Keadilan ini akan menjadikan masyarakat lebih aman dan sejahtera. Islam merupakan suatu cara hidup yang sempurna dan telah menyediakan pelbagai ganjaran pahala yang besar kepada golongan pemerintah yang mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan jayanya. Sebagai contoh, berpegang teguh kepada prinsip keadilan. Dalam kes ini, dapat kita simpulkan bahawasanya sifat adil itu harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai suatu cara untuk menegakkan keadilan dan tidak ada yang terkecuali. Islam juga telah memerintahkan kita untuk sentiasa berlaku adil terhadap sesama makhluk sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 8. Allah telah menegaskan bahawa janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu menjadikanmu tidak adil, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi janganlah kita membenci kepada seseorang dan kita tidak ingin berlaku adil terhadapnya. Sesungguhnya berlaku adil adalah jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah. Allah yang menurunkan Islam sebagai sumber dan pedoman bagi kehidupan manusia di dunia, yang di dalamnya menekan kepada kita untuk menegak keadilan untuk semua, termasuk kepada orang yang kita benci sekalipun.